Alright, dekat dalam video ni saya nak explain berkenaan dengan why water levels not increase when ice melted. So awak dah tengok kalau kita letak ais kan, bila ais tu cair, contoh awak letak sampai penuh bekas awak kan, awak letak sampai penuh, tetapi awak perasan yang awak punya air dalam bekas tu tidak tumpah. Tapi saya nak tunjuk ni dalam bentuk calculation lah untuk you nampak dia lebih jelas. Alright, so now what happened? Let's say we have a glass. Okay, we have a glass. Lepas tu kita letak satu air ni sampai let's say dalam ketinggian 5 cm lah. H initial kita 5 cm dan area kita yang bawah ni bersamaan dengan 10 cm cube. Square. What happen here? Our volume will be 10 darab dengan 5, you akan dapat 50 cm cube. Okay, now let's say you put an ice. Bila awak letak ais, awak akan perasan yang water level dia akan increase kan. Okay, contoh kan, saya letak ais dekat sini, lepas tu water level saya akan naik sikit. Okay, so yang ni yang asal, H initial, yang ni H final awak. Okay, let's say my ice cube ni mass dia adalah 20 gram. Okay, area kita masih lagi sama. Right, now bila air ni cair, awak punya water level takkan tumpah. Kenapa? Sebab yang pertama dia punya physics behind this adalah density. Okay, sebab apa? Sebab density of water is bigger than density of ice. Kalau ikutkan, water ni 1 gram per cm cube dan density of ice adalah 0.93 cm cube. Jadi apa yang jadi kat sini, your volume, okay, dia rho kan m over v. So daripada ice ke water, awak punya density increase. Bila density increase, awak punya volume akan decrease. So volume dia yang contoh dia naik ni, contoh dia naik sebanyak 2 cm kan. 2 cm bermaksud awak punya volume yang delta volume ni bersamaan dengan 20 cm cube. Jadi volume yang 20 cm cube ni dia including yang ni lah, including yang termasuk yang dalam ice ni kan. Yang ini dikira sebagai water displaced. Okay, water displaced. Maksudnya water tu dia dah di-displacekan sebanyak 2 cm ke atas oleh air tersebut. Okay, water displaced. Jadi kalau ikutkan volume of ice yang atas ni, dia akan mencair dan memenuhi ruang yang purple ni. Dia akan memenuhi ruang ni. Okay, yang itu saya nak buktikan kat awak. Okay, let's say kita ada this one, kita kena guna the theory of buoyant force. For a fluid object, okay, you ada fluid object, you akan ada mass of the object which is mass of the ice dan juga buoyant force. So buoyant force dengan mass weight of the ice ni dia balance each other. Maksudnya awak punya B tolak dengan mg ice ni dia akan sama dengan kosong. So you akan ada mg ice dekat sini. Okay, dia akan sama macam ni. So what happen now? Kita nak buktikan yang water displaced ni, okay, sama dengan volume of ice bila dia dah jadi air. Macam tu. So kalau buoyant force ni kita kena guna density of the fluid. Okay, what we call this volume of the fluid. Fluid displaced yang displaced. Okay, kita nak cari ni sebenarnya. Kita nak buktikan dia sama dengan ice tu nanti. Tapi dalam gambar ni kita dah tahulah dia 20 cm VW ni. Cuma kita nak tunjukkan. So mass of ice adalah 20 gram. Dan G, ni ada satu lagi G. G of ice adalah G lah. G ni kita boleh potong. So rho ni adalah 1. Sebab saya punya saya punya mass ni dalam gram. Okay, so this one is 20. Saya akan dapat saya punya volume of water is equal to 20 gram. Atau you can prove M ni kan dia sama dengan rho ice, V ice kan. Rho ice dia adalah daripada sini. So saya naikkan V ni. Jadi tak nampak saya naikkan V ni. Right. Jadi apa yang jadi kat sini, saya boleh dapat saya punya rho of ice ni sama dengan mass kan. This one 0.93. V ice, this is mass 20. V ice saya bersamaan dengan 21.51 gram. So sama juga saya boleh gantikan dekat sini which is mass 20 saya ni adalah rho initial, V initial kan. Ni ganti dengan yang ni ganti yang ni, saya dapat juga yang ni. Jadi awak dah nampak kan? This is the volume of ice before melted. This is the volume of water displaced yang kita tunjuk kat bahagian atas ni kan. Right, now saya nak buktikan yang volume of ice ni apabila dia cair dia akan jadi 20 cm cube. Dia akan jadi sama dengan water displaced. Alright. So what happen here is you will have something like ice tu mencair kan. Ice cair dia akan jadi water. Tapi mass dia tidak berubah. Mass dia masih lagi 20 gram. So my new volume is equal to this is volume of ice yang tukar jadi water. Right. So yang ini jadinya dia adalah rho bahagi dengan M.
Rho ice is 0. Sekarang ni rho kita akan guna rho of water lah sebab dia dah jadi water kan. Rho of water is 1 bahagi dengan mass dia 20. Betul tak saya punya salah? Dia adalah mm bahagi dengan rho ni ha. Tengok atas ni. Mass bahagi dengan rho. So 20 bahagi dengan 1. So V of ice yang jadi water adalah 20 cm3, which is sama dengan the increment here. Dia sama. So bermaksud bila dia dah cair, dah jadi ais, dia akan jadi flat kat sini lah. Which is ketinggian dia tadi 5 kat sini campur dengan 2. So jadi 7 cm. 20 campur dengan 50 cm, awak akan dapat V total awak bersamaan dengan 70 cm, which is sama dengan this level. This level 70 cm3. Okay, sebab tu bila ais cair, dia tidak air awak dah tak increase. Sebab dia dah increase dekat bahagian initial ni, dia dah increase. Dia dah increase sama dengan volume of ice ni bila dia jadi water. Volume of ice akan besar. Tapi bila sebab tu ice ni dia ada bahagian yang float. Sebab apa? Sebab yang tenggelam ni adalah volume of water displaced, which is sama dengan volume of ice tu kalau dia jadi water. Okay? Boleh